kita alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu hari masuk yang 2 Rabiul Awal, betul ya? 2 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Tuan-tuan, bagaimana yang kita tahu bila masuk bulan Rabiul Awal ni, kita istilahkan, kita panggil bulan apa tuan-tuan? Bulan Maulid. Bulan Maulid. Bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelahiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Maulid ni tuan-tuan, sebagai satu ingatan kita bersamalah tuan-tuan, walaupun sering diingatkan, diceritakan kepada kita, kalau sebut Maulid ini ialah dua perkara lah. Sebab bila perkataan Maulid itu dia ada membawa maksud makan waz zaman. Dua tuan-tuan ya. Makan waz zaman. Apa tu tuan? Makan apa tu? Makan tu makan. Bukan makan nasi ke makan apa tuan-tuan ya. Makan tu makanun, maknanya tempat lah. Tempat. Dalam bahasa Arab makan ni tempat. Waz zaman, masa. Ataupun waktu, ataupun tarikh lah. Maka disebut Maulid yang perkataan asalnya daripada walada yuladu walidatan maulid. Maulid. Maknanya asal perkataannya lahir. Walada, lahir kan. Wulida, dilahirkan. Bila disebut Maulid, kat situ ditambah mim, membawa satu makna satu tempat, yang kedua waktu, dilahirkan. Maka sebagaimana yang kita maklum, Nabi lahir di Mekah. Di Mekah. Di Mekah Nabi dilahirkan. Dan kalau kita pergi pun ada di sekitar, kalau kita pergi di Mekah tu, ditunjukkan tempat mana Nabi lahir, mana rumah Nabi kan. Di sekitar Marwah sana, bukit di sebelah Marwah sana, ataupun belakangnya Jabal Qaiqain itu, ada rumah yang telah dijadikan maktabah perpustakaan. Itu rumah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan yang kedua zaman, masa, makna tarikh, iaitu sebagaimana yang kita maklum, pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah fi Amil Fil. Dan begitu juga sebagaimana kita tahu Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal, dan begitu jugalah Nabi Rasulullah SAW wafat pun pada 12 Rabiul Awal pada tahun ke-10 Hijrah. Maka tuan-tuan, perempuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini di antara perkara yang kita kena tahu. Dan seterusnya yang paling penting ialah kita sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, di antara kita nak mengingati Nabi, kita kena sentiasa baca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepribadian Nabi. Contoh kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kitab Syama'il tuan-tuan, di antaranya disebut apa? Nabi Rasulullah sallam bila melaksanakan ibadah, kakinya apa? Bengkak-bengkak. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu subuh salat di belakang Rasulullah SAW, bila Sayyidina Abu Bakar melihat kaki Nabi, betapa sedihnya. Sayyidina Abu Bakar melihat kaki Nabi yang bengkak-bengkak. Kita bengkak juga kan kaki kita ni.
Ya, bengkak juga kita kan. Bengkak kan? Bengkak juga kaki kita, tapi bengkak sebab apa kan? Gaut. Itu biasalah. Ya tuan-tuan ya. Gaut. Ya. Macam saya lah tuan-tuan ya, ada gaut ya. Tapi alhamdulillah masa pergi hari tu alhamdulillah tak kena. Balik terus kena. Tu yang tuan-tuan ya. Itu yang cakap ya, ramai orang cakap apa, ustaz silap doa tu, silap doa kan. Ya ustaz doa mesti kat sana apa tak kena kan. Betul juga. Balik ustaz doa tak kena, tak lupa pula. Mana itu yang balik kena ya tuan-tuan ya. Okey tuan. Kita bengkak juga gaut ya, ataupun terjatuh ke terlanggar kan. Tapi Rasulullah SAW ya, ibadahnya sampai bengkak kaki. Tentang betapa ya hebatnya Rasulullah SAW. Dan apabila ditanya kenapa Rasulullah SAW buat begitu, ya, kenapa sampai Nabi melakukan salat, melaksanakan ibadah sampai kakinya bengkak, ya, maka ditanya kenapa, ya, maka apa jawaban Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura, tak bolehkah aku nak jadi hamba yang apa? Bersyukur. Itu di antara poin tuan-tuan, Nabi sebut tak bolehkah nak jadi hamba yang bersyukur. Allah akan berikan macam-macam kepada kita tuan-tuan. Maka dengan tanda kesyukuran itu kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka tuan-tuan, bila sebut perintah ni, maka sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Baqarah 3 ayat yang terakhir iaitu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami apa? Taat. Setiap apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa jawapan kita? Sami'na. Adakah cukup dengan sami'na? Tak cukup. Iaitu dengan apa? Wa ata'na, iaitu kami taat. Mana kita lakukan. Bukan kita sami'na, dengar, tetapi wa asaina, kami ingkar. Itu yang kita tak nak tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umat Rasulullah SAW yang sentiasa melaksanakan ibadah kepada Allah, mengikut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW di mahsyar nanti dan dapat masuk syurga bersama Rasulullah SAW, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita menyambung semula berkaitan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan kekeluargaan Rasulullah SAW. Pada kuliah yang lepas tuan, kalau tak silap saya bulan 7 hari itu ya, bulan 7 kita berhenti di berkaitan tentang Nabi waktu Nabi makan yang sebelum tu kita bincang Nabi rumahnya tak ada apa-apa selama beberapa bulan, membawa kepada 3 bulan hanya ada tamar dengan air saja. Tuan-tuan bila ditanya pada Abu Urwah tanya kepada Sayyidatina Aisyah, apa yang ada di rumah kamu wahai makcikku, maka Sayyidatina Aisyah jawab, as-saudani, 2 benda yang hitam, iaitu at-tamru wal ma'u, hanya ada kurma dan air sahaja. Mana nak sebut pada tempoh 3 bulan itu rumah Nabi tidak berasap, tidak ada apa yang Nabi nak makan, melainkan 2 perkara tadi itulah, 2 benda tadi itu. Itu di antaranya. Maka tuan-tuan, apabila ditanya kenapa Nabi tidak mohon berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi boleh je tuan-tuan nak mohon kesenangan, tapi Nabi tidak melakukan. Kalau Nabi berdoa je, maka Allah akan apa? Allah akan turunkan bantuan. Allah akan berikan apa yang Nabi mohon, termasuk kesenangan yang Nabi inginkan. Tapi Nabi tidak mengambil kesenangan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi
mendidik supaya dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada keluarga Rasulullah SAW dalam keadaan yang sentiasa dalam keadaan yang apa? Yang susah, yang sentiasa mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentang hadis yang seterusnya kita lihat, ya, an Qatadah qala kunna inda Anas wa indahu hubbazun lah faqala ma akala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khubzan murfaqan wala syatan masmutatan hatta laqiyallah. Ya, Qatadah menceritakan satu hari kami berkumpul di sisi Anas. Ya, Anas bin Malik, dan terus sama tukang rotinya. Ya, beliau berkata Nabi tidak pernah makan roti yang empuk dan tidak pula kambing yang masmutah. Ya, sejenis kambing yang mana kalau kita makan kambing itu, biasa kalau kita makan kambing, kita nak makan kambing yang apa? Itu sedap lah. Mana kalau kita pegang tu apa? Lembut. Tuan-tuan ya, biasa kalau kita makan ni tuan-tuan ya, kita pergi kedai nasi Arab kan, order apa tuan-tuan? Mendi ke maklubah. Tuan-tuan biasa kalau pergi nasi Arab makan apa? Mendi ke maklubah? Maklubah tahu tak? Tahu nasi maklubah? Dia yang terbalik. Maklub ni kan terbalik. Ya. Ya, ada mendi, maklubah kan, macam-macam kalau kita pergi apa? Kedai nasi Arab kan. Kalau kita yang terdekat kat mana tu? Kampung Medan kan. Sebelah masjid tu. Titan. Tuan-tuan ya. Ustaz pun tahu juga ya. Makan juga itu kan. Ya tuan-tuan ya. Tapi tak lawan kat Taif dia. Taif tuan-tuan. Sedap ya. Jom pergi lah. Bulan 12 ni. Ustaz promosi. Tuan-tuan, insyaAllah bulan 12 ni kita pergi. Tuan-tuan sampai nak pergi insyaAllah. Okey. Tuan-tuan ya. Mana kita makan tuan-tuan sampai tahap begitu. Nabi tuan-tuan makan apa? Hanya tadi saya sebut, tidak pernah makan roti yang empuk, manis keras. Ya, kita roti alhamdulillah ya, semua yang lembut-lembut tuan-tuan ya. Ya, lembut. Ya, lepas tu daging pun maknanya kalau kita cuit sikit tuan-tuan, Allah senang. Ya tuan-tuan ya. Ya, sejenis kambing yang lembut direbus sehinggalah baginda menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ni maknanya dalam keadaan Nabi kehidupannya, terutama dari segi makanannya tuan-tuan, dia tidaklah semacam kita. Ya, hinggalah membawa kepada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam hadis yang seterusnya disebut apa tuan-tuan? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ahli keluarga. Bila sebut ahli keluarga ni ahlul bait dah. Ya tuan-tuan ya, ahlul bait. Ya, siapakah ahlul bait? Ya, adalah ahli-ahli keluarga Nabi, termasuklah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada yang mengatakan bahawa isteri Nabi bukan ahlul bait, tetapi bila sebut ahlul bait ni termasuklah ahli isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ahli keluarga Nabi, ahlul bait ya, yang mana tidak pernah kenyang dengan makanan selama 3 hari berturut-turut sehinggalah baginda wafat. Riwayat Al-Bukhari. Ya, kita tuan-tuan alhamdulillah. Setakat ni walaupun tuan-tuan tahu sekarang isu sekarang macam harga macam naik dan sebagainya naik, tapi kita masih lagi makan juga. Masih lagi dapat makan. Tuan-tuan ya, walaupun kalau kita isu sekarang pergi sini naik harganya, pergi sini naik harganya tapi kita masih lagi makan. Dapat juga menikmati makanan apa yang kita nak. Tuan-tuan saya balik kuliah semalam daripada Masjid Kota Raja, Kelang. Singgah juga apa tu area apa tuan-tuan? Tropicana
Triliana dia dulu tu. Oh, nama boleh-boleh tuan. Dulu Bukit Kemandul je namanya. Ya tuan-tuan ya, Bukit Kemandul dengan apa tu lagi satu? Tempat dulu mancing tu. Rabuk Bay. Namanya tu je dulu. Rabuk Bay Kemandul. Sekarang sebelah sini Triana, sebelah sini apa? Tropicana. Namanya dah lain tuan ya. Hebat betul kita ya. Tapi kita tetap apa? Batu 10, batu 9. Ya. Tak tukar kita ya. Kita tak tukar lah. Ya, cuba tukar. Tuan ya. Tukar lah kan. Batu 9, batu 10 tukar pula. Dah sebelahnya tukar kan. Tapi masuk kita. Ya. Dia kalau ikutkan ya. Tuan-tuan Tropicana, Triana tu ataupun Ring Bayu tu. Ya. Batu 9, batu 10 lah. Lebih kurang lah. Ya tuan-tuan ya. Dia punya kawasan tu. Ya tuan-tuan ya. Tapi yang paling dekat batu 9 lah. Ya tuan-tuan ya. Kawasan tu batu 9. Ya. Dia punya tu nama hebat-hebat. Ya. Tapi dia punya apa ni? Batu 9. Macam BSP lah, Bandar Sarjana Putra. Dia punya main mana tuan-tuan? Cenjarum. Ya. Cenjarum. Tapi sekarang ni sebabkan insya-Allah tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan kalau yang belum tahu lah. InsyaAllah bermula Khamis hadapan. Ya, Khamis hadapan 21 hari bulan September, Masjid Bandar Baru, Bandar Sarjana Putra beroperasi. Ya, dah beroperasi dah. Ya, sebab saya di antara penguliah di surau yang dekat apa tu? Di situ. Tuan-tuan ya, maka dimaklumkan hari Khamis depan dah bermula lepas asar ada penyerahan lah. Ya, Ustaz Herul pegawai takbir kita akan turun bertemu OBD, akan serahkan ya terus kepada pihak urusan masjid lah. Ya, alhamdulillah taman BSP dah ada masjid lah. Ya tuan-tuan ya. Okey. Maka tuan-tuan ya tu nama ya tuan-tuan ya. Ya kita ni tuan-tuan walaupun apa pun keadaan kita tuan-tuan ya pun masih lagi lah. Sebab malam tadi saya pergi tuan-tuan tengok kat area situ tuan, penuh kedai. Penuh. Ya, sebab situ banyak kedai-kedai apa? Mamak kan. Al Jazeera ada, Haji Bashir ada, macam-macam nama dia tuan-tuan. Ya, penuh uang. Mana walaupun macam-macam ya tuan-tuan, alhamdulillah lah kita masih lagi Allah berikan. Tuan-tuan ya, kenikmatan untuk kita makan dan sebagainya. Berbeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Ya nak Nabi ya bersama ahli keluarga Rasulullah ahlul bait. Ya, sampai Nabi wafat pun masih lagi kekurangan. Ya. Nabi tak mohon pada Allah supaya turunkan apa ni? Manna wassalwa sebagai Nabi Allah Musa. Kan? Ya, Nabi Allah Musa kan manna wassalwa turun hidangan daripada mana? Langit. Tapi Rasulullah SAW tidak. Ya, sedangkan Nabi tuan-tuan kalau nak mohon, Nabi mohon dia Allah turunkan. Ya, sebab kalau kita tengok peristiwa-peristiwa yang berlaku, ya macam Nabi balik daripada Taif, Nabi tak mohon pada Allah pun, tapi Nabi sedih, kecewa. Malaikat turun offer kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah menawarkan kepada kamu untuk angkat apa? Dua bukit yang besar di Mekah, iaitu Jabal Abi Qabais dengan Qaiqain itu. Maka Nabi cakap tak perlu wahai malaikat Jibril. Tak perlulah sampai nak angkat, hempaskan. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada apa? Kepada penduduk Taif. Tengok tuan, itu cuma Nabi kecewa saja dalam hati Nabi. Maka datang Jibril. Satu, yang kedua waktu Nabi berada di Madinah. Waktu Nabi solat, Allah perintahkan Nabi pindah daripada kiblat, menghadap daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu tuan-tuan kalau kita lihat peristiwa itu cuma Nabi dalam hati Nabi terdetik. Dalam hati Nabi terdetik, mudah-mudahan Allah akan tukarkan ataupun tukarkan daripada Masjidil Aqsa, kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Terdetik je hati Nabi. Maka Allah dengar dan Allah perintahkan Nabi pindah daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nabi tak berdoa, tak mohon. Tuan-tuan, cuma terdetik lah Nabi.
maka Allah perkenankan. Mana nak sebut tuan-tuan, kalau Nabi berdoa untuk memberikan senangan, maka pasti Allah akan berikan. Tapi Rasulullah SAW tidak melaksanakan begitu. Maka tuan-tuan, apa yang kita nak ambil pengajaran daripada hadis ini, antara hikmah Nabi yang kita boleh ambil daripada hadis ini, iaitu Nabi sengaja hidup susah adalah sebagai kisah didikan untuk umatnya kelak. Sebenarnya apa yang kita nak tuan-tuan, kita beringatlah. Walaupun Allah sentiasa berikan rezeki kepada kita tuan-tuan, tapi kita beringat. Jangan sebab kita rasa Allah berikan, walaupun kita ni melakukan banyak kesalahan, kita masih lagi Allah berikan nikmat, kita rasa walaupun aku buat salah, Allah macam bagi lagi macam-macam. Nak ingat kepada kita tuan-tuan, kadang-kadang kesenangan yang kita dapat itu bukanlah satu nikmat, tetapi kita takut sebagai satu apa? Menjadikan kita jauh daripada apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut begitu tuan-tuan. Allah bagi kita, lama kita lupa dah. Kita tak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lalai. Kita lalai daripada mengingati Allah, maka dan kita akan jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, mengenangkan kehidupan Nabi benar-benar melunakkan hati dan melembahkan nafsu duniawi. Bila kita baca ni tuan-tuan, maka kita teringat. Maknanya kita bila kita nak mengejar dunia sangat tuan-tuan, teringat kehidupan Rasulullah SAW sentiasa dalam keadaan yang susah. Bukan kita nak susah tuan-tuan, tapi kita beringat. Kita takut kesenangan kadang-kadang menjadikan kita lupa. Itu sebab kalau kita lihat dalam hadis 40 tentang akhir zaman kan, dalam itu ada satu tajuk penyakit umat akhir zaman kan. Nabi pernah sebut bersama dengan para sahabat, maka Nabi beritahu dengan para sahabat, nanti di akhir zaman umat aku akan ada penyakit al-wahmu ataupun wahan kan, al-wahmu ataupun wahan. Maka para sahabat tanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW jawab apa? Al-wahan ni ada dua, iaitu pertama apa? Hubbud dunia, cinta kepada apa? Dunia. Cinta kepada dunia, tak cukup apa yang ada. Tuan-tuan nakkan macam-macam. Rumah dah banyak, nak tambah rumah lagi. Tuan-tuan tanah dah banyak, tambah tanah lagi. Tuan-tuan lagi apa tambahan kan? Lagi apa tambah? Apa dia? Kereta tambah. Kereta tambah tuan-tuan tambah lagi kereta tuan-tuan. Dah ada Alphard, tambah lagi Alza. Dah ada Alphard tambah Alza, tak ada lagi tu biasa kalau ada Alza tambah Alphard tu macam itulah. Contoh tuan-tuan nak sangat macam-macam tuan-tuan mana tak cukup apa yang ada. Itu di antara kita ni tuan-tuan yang berlaku. Sebab Nabi cakap jangan sampai kita cinta dunia. Dan yang kedua, wa karahatul maut, takut mati. Sampai tahap kita takut mati dah. Sedangkan kita ni bukan kita nak mohon cepat mati, tidak, tapi kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita mati dalam keadaan yang apa? Husnul khatimah, yang baik-baik tuan-tuan husnul khatimah. Sentiasa kita mohon tuan-tuan dijauhkan daripada su'ul khatimah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kematian yang baik-baik, husnul khatimah. Dan kita buat persediaan untuk kematian. Orang yang bijak dia akan buat persediaan untuk apa? Kematian. Sebab kita tak pasti bila, tak tahu bila, sampai masanya Allah akan apa? Allah akan panggil. Tuan-tuan macam sahabat saya berada di Madinah ni tuan-tuan. Suatu di Madinah dapat khabar ada seorang pekerja Petronas kan, yang saya tegur selalu kat Petronas, yang kerja Petronas kan. Terkejut tuan-tuan, saya di Madinah tu. Dia cuma dapat saya tahu dalam Facebook. Saya buka Facebook,
Allah. Ya, Allah, baik orangnya tuan-tuan. Ya, saudara Hilmi. Ya, memang saya kalau jumpa dia kat mana saya tegur dia. Ya, daripada dia awal kerja situ sampai lah, ya, Allah panggil dia tuan-tuan. Ya, tu maknanya tuan-tuan tak tahu bila. Ya, saya dikabarkan waktu dia tidur kan. Saya dikabarkan begitulah. Saya tanya dengan kerja-kerja Betona sudah balik itu, saya tanya. Ya, tak tahu, nak tahu ceritalah ya. Maka dia cakap waktu dia balik dia tidur, lepas tu dah terus panggil dia. Ya, tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, kita tak tahu bila, maka kita buat persediaan tuan-tuan. Kemudian Allah mencuri rahmat yang tergolong daripada orang yang bertakwa dan masuk ke syurga insya-Allah. Dan tuan-tuan ya, itu di antaranya. Maka Allah berikan kita tuan-tuan kesenangan ni, jangan sampai kita lupalah. Satu, jangan kita terlampau cinta pada dunia sangat, dan jangan sampai kita takut mati, dan sepatutnya kita buat persediaan untuk ke arah kematian. Seterusnya Sayyidina Anas bin Malik, pada asalnya pembantu cilik. Maknanya nak beritahu tuan-tuan, kebanyakan yang bantu Rasulullah SAW mereka yang muda-muda, remaja. Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan ya, kebanyakan mereka ni adalah remaja, masih muda lagi, yang banyak bantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ya, kita mengharapkan orang-orang muda akan sentiasa membantu perjuangan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah tuan-tuan. Ya, maka Anas bin Malik asalnya pembantu cilik Nabi dan keluarga miskin. Dan Nabi tuan-tuan, kalau kita tengok nanti tuan-tuan dalam satu hadis-hadis yang lain nanti, Nabi kebanyakan pembantu Nabi ya adalah yang remaja, yang muda-muda. Ya, nanti kita akan jumpa satu hadis tentang berkaitan yang Nabi ada seorang pembantu yang kerjanya adalah bawa unta, ya, bawa unta. Nabi bersama dengan isteri-isteri Nabi, ya, tugas dia menuntun unta. Apa menuntun unta ni? Ya, dia tarik unta dengan lagukan bahasa unta. Macam mana tu tuan-tuan? Ya, mana kalau macam unta ni tuan-tuan, dia punya bahasa dia. Kan? Bahasa dia kan. Bagaimana nak suruh dia jalan, bagaimana nak suruh dia berhenti, bagaimana nak suruh dia bangun. Dia ada bahasa dia, macam kuda juga kan. Macam tuan-tuan kalau naik kuda kan ada juga dia punya cara dia. Nak suruh dia jalan, nak suruh dia berhenti, kan? Ada dia. Macam kucing juga. Kucing ni kita panggil kan, pun ada bahasa dia. Apa bahasa kucing tuan-tuan? Tu bahasa kucing kan? Ya. Ya. Bahasa kucing kan. Kita ingat kat Malaysia je. Ya, kucing datang kan. Pergi kat Madinah, pergi kat Mekah, kucing banyak kan. Pergi. Datang orang mana faham lah tu. Mana tak perlu cakap Arab lah, kucing-kucing kan. Dia pun faham juga ya. Mana bahasanya sama. Ya. Datang kat kita kan. Tuan-tuan ya. Okey. Maka tuan-tuan ya, nak sebut tuan-tuan, Nabi ada. Dan yang disebut pembantu Nabi itu yang bawa unta tu, ya, yang sentiasa kalau dia disebut dalam hadis Ghulamun Aswad. Ya, seorang ghulam ni tuan-tuan istilahnya apa? Dia remaja lah ya. Sebab dalam istilah Arab ni, kalau macam kanak-kanak bawah 10 tahun ni kita panggil walad, budak-budak. Ya, walad, ya walad. Ya. Kalau orang Arab tuan-tuan dia panggil ya walad. Dia senang walad, waladun, tapi dia punya lahjah dia ataupun logat dia, ya, dia panggil jawalah, walah. Ya, tapi dia punya tu walad. Ya, ya walad ta'al. Ya, sini. Ya. Contoh, ya walah, la, jangan. Ya, itu contohlah, ya. Contoh. Ya walad. Yang kedua, gulam. Gulam ni apa? Dia dah 13 tahun, remaja lah ke atas. Ya, dia dah kira remaja. Gulam ni remaja. Ya, syabab, pemuda.
Ni dah lebih kurang 20 tahun ke atas. Macam kita ni apa tuan-tuan? Nak bagi lagu Syabab bagi tuan. Syabab Haji Syabab ni. Haji Syabab okey. Kita ni dah panggil Syekh lah, Syekhun. Syekhun apa dia tuan-tuan? Dia orang-orang apa? Nak sebut apa? Orang lama. Otai cakap otai. Tapi kalau kat sana dia panggil apa? Ya Haji. Ya Allah. Semua haji kan. Tuan-tuan tuan-tuan. Okey. Maknanya Nabi ada Ghulamul Aswad, seorang remaja lelaki yang berkulit hitam, yang Nabi gelarkannya ataupun disebut dalam hadis Anjasah. Anjasah ni tuan-tuan, tugas dia bantu Nabi apa? Cuma bawa unta Nabi. Lepas tu melunakkan unta dia, nak bagi unta ni cerdik dengar, ada lagu untuk unta. Sebab disebut dalam hadis itu Anjasah ini suara dia merdu. Tuan-tuan. Maka nak sebut tuan-tuan, maknanya yang banyak bantu Nabi ni kebanyakan yang muda-muda. Yang bantu Nabi lah, kebanyakannya lah. Di samping para sahabat yang lain lah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya, tuan-tuan. Okey, maka tuan-tuan, begitu juga Anas bin Malik merupakan seorang pembantu Nabi, dan Anas bin Malik ini tuan-tuan tergolong daripada orang yang miskin. Dan kebanyakan tuan-tuan sahabat-sahabat Nabi yang datang daripada Mekah ke Madinah, kebanyakan mereka ini terdiri daripada yang disebut sebagai ahli ahli sufah. Ahli sufah yang susah, termasuk Abu Hurairah, Abu Zar, Abu Qatadah. Mereka ini semua tuan-tuan digelar sebagai ahli ahli sufah. Mereka hidup susah, dan itu sebab Nabi menyediakan satu tempat khas di Masjid Nabawi. Tuan-tuan, ada pangkin khas ni kan, duduk kat situ. Dan mereka kadang-kadang menerima. Apabila Nabi mendapat bantuan, Nabi serahkan kepada ahli-ahli ahli sufah. Itu sebab tuan-tuan, ini di antara perjuangan para sahabat yang muda-muda bersama dengan Rasulullah SAW. Apabila dewasa, Anas bin Malik, beliau menjadi ulama dan antara sahabat terkaya dan ramai keturunan. Tapi tuan-tuan nak sebut, setakat saya baca tuan-tuan, cerita di antara para sahabat ni, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas. Selepas dia Nabi wafat, kebanyakan para sahabat ni mereka senang. Tuan-tuan, mereka senang. Allah berikan kesenangan kepada kehidupan mereka kebanyakannya. Tuan-tuan, itu sebab apabila kita susah dalam perjuangan, maka Allah akan berikan kesenangan dalam kehidupan kita juga. Itu pasti Allah menjanjikan kepada kita. Apabila dewasa, Anas bin Malik menjadi ulama dan antara sahabat terkaya dan ramai keturunannya berkat doa Nabi. Bahkan rata-rata, disebut bahkan rata-rata generasi sahabat selepas kewafatan Nabi menjadi orang yang senang. Tuan-tuan, maka tuan-tuan nak beritahu juga, pada diri Rasulullah, Nabi tak ada nak kesenangan. Tetapi Nabi mendoakan kepada mereka yang sentiasa membantu Rasulullah SAW dengan kehidupan yang diberikan, kehidupan yang senang. Sebab tuan-tuan, kita nak senang, tuan-tuan, nak kehidupan senang lah. Mana senang ni pun kita nak kaya sangat, tuan-tuan, rumah sampai berjuta, tak ada. Tuan-tuan, tak nak sampai rumah kita tak. Yang penting rumah kita ni boleh kita duduk, tenang kita duduk, selesa kita duduk, hati kita tenang. Tuan-tuan, maka Allah berikan kesenangan dalam kehidupan.
Ya, maknanya ketenangan. Ya, sentiasa dalam ada je perkara-perkara yang mendatang, ya boleh diselesaikan dengan cara yang baik. Ini di antara tuan-tuan. Ya, di antara pengajaran yang kita nak ambil daripada hadis ini tentang kehidupan Rasulullah SAW dan kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini di antara tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan sedikit sebanyak kita mengambil contoh tauladan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan senang, kehidupan susah Rasulullah SAW menjadikan pengajaran dalam kehidupan kita. Maknanya tuan-tuan, kalau kita ada rasa susah tuan-tuan, kita fikir balik, aku susah ni, saya susah ni, tak banyak, sikit je berbeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, bila kita rasa susah, maka biasanya kita susah ni tuan-tuan, kita akan ingat Allah. Kita akan ingat Allah kan. Susah je kita ingat Allah. Kalau kita sakit tuan-tuan, apa yang biasa kita ucapkan? Allah sakitnya kan. Allah sakitnya nak jalan jauh kan. Allah kan tuan-tuan. Ya, terasa tuan-tuan Allah kan. Sebab kita ni dekat dengan Allah bila kita sakit. Ya, kalau kita tak sakit, jarang kita nak sebut Allah kan. Ya, waktu solat kita sebut Allah. Tapi waktu kita sakit, tuan-tuan, tak solat pun mulut kita asyik sebut Allah. Berilah aku sembuh ya Allah, sebut tuan-tuan. Lepas beri sihat, lupa dah, tak sangat dah. Bukan tak sebut, tapi tak banyak dah tuan-tuan ya. Maka tuan-tuan, bila datangnya kesusahan, maka akan datang apa? Salah satu saya nak kongsi tentang sebelum saya tutup. Tuan-tuan kalau pergi yang dah pernah pergi tuan-tuan ya. Waktu biasa kalau kita pergi di Madinah, Masjid Nabawi, antara tempat yang kita nak masuk mana tuan-tuan? Mana kita masuk? Raudhah kan? Okey. Siapa yang pernah masuk Raudhah, dia beratur 3 kali pusing. Ada tuan-tuan? Dia beratur nak masuk Raudhah tu. Beratur. Lepas tu yang jaga tu dur. Dia tak kasi masuk. Ada je. Biasa beratur terus masuk kan. Pengalaman saya kali ni tuan-tuan, 3 kali saya duduk pusing. Tanya 3 kali. Tapi rupanya adalah sebenarnya nak bagi 3:30 pagi tuan-tuan. Kita bukti dalam nusuk kita kan. Sekarang nak masuk Raudhah kena nusuk ya tuan-tuan. Kalau ibu-ibu nak pergi, doa banyak-banyak. Sebab muslimat paling susah nak masuk Raudhah. Itu terang saya cakap. Sebab penuh. Penuh. Kat nusuk tu untuk woman, untuk lelaki tu muslimat, dah tak boleh nak masuk. Tak boleh nak booking dah. Tu kena muslimat memang kena banyak berdoa. Allah mudahkan lah. Tapi alhamdulillah, walaupun susah, Allah tetap mudahkan, dapat juga masuk Raudhah. Maka tuan-tuan, saya pergi itu 16 sampai 26, 8. Masuk Raudhah kami booking, daripada sini kita dah booking dah. Kita dah booking, dapat je visa, terus booking. Untuk muslimin senang. Ada je boleh masuk. 18 Ogos pagi saya beritahu jemaah saya, okey semua booking masuk Raudhah 18 Ogos. Hari Jumaat pagi sebelum subuh. Pukul 3:30 pagi. 3:30 pagi semua dah buat. Jemaah lelaki saya semua sama. Semua 3:30 pagi. Maka kami gerak daripada hotel tuan-tuan dalam pukul 2:30. Sejam sebelum masuk ke Raudhah. Maka tolak daripada hotel sampai kat dekat area bakit tu, beratur tuan-tuan. Dah beratur panjang tu, beratur. Sampai kat depan tu, checkpoint pertama tu, dia check kita punya nusuk. Tengok. Oh, 3:30 juga. Sekarang baru pukul 3.
Belum sampai masa kau nak masuk roda kau tadi terasa tuan-tuan. Aku tak masuk syurga ni. Cuba bayangkan itu tuan-tuan. Kan Allah kan taman syurga kan. Ya, ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbar aku adalah taman-taman syurga. Oh, terasa tuan-tuan, ya Allah tuan-tuan ya. Banyak dosa, memang betul banyak dosa pun. Ya tuan-tuan ya. Ya kak, belum lagi 3,5, 3 pusing dulu. Dia suruh keluar daripada barisan. Ya, kalau setakat suruh tunggu tak apa tuan-tuan. Keluar. Saya tanyalah, duduk sini tak boleh? La, dur. Pusing juga. Pusing tuan-tuan, saya akan jemaah saya pusing tuan-tuan. Pusing, keluar balik. Keluar tu bukan batu belik, panjang. Ya, dah mengalir nak ke baket tu. Ya tuan-tuan ya. Jauh dah tu. Batu tuan-tuan, dah sebab laju sikit. Dekat jumpa cik apa tuan dengan yang jaga tu kan. Dekat 3 suku. Ya. 3 suku. Belum lagi ya. Dur, pusing dah boleh pusing. Pusinglah saya di mana pusing tuan-tuan. Ya. Okey, lepas tu pusing lagi tuan-tuan, sampai dah. Ya. Kedua pusing tu sampai dah. Ya, 3,5. Ya. 3,5. Cakap nanti dulu. Sebab kan 3,5 sampai biasanya setengah jam. 3,5 sampai 4. Oh tak apa, ada masa dur. So pusing lagi kan. Cakap tunggu, tak apa. Oh, pusing lagi. Pusing kan. Pusing kan dengan jemaah saya. Ya. Lepas tu dah masuk 3 lebih, beratur-beratur 3:45 lebih kurang sampai kat depan, dia cakap apa? Okey. Saya belakang sekali, jemaah saya depan. Saya suruh orang depan, saya duduk belakang. Yang belakang tu ada yang lain kan. Dia cakap, okey, masuk. Yang lain masuk. Sampai kat saya, entah la Allah. Ya, cakap. Lepas tu saya beritahu lah, ana mas'ul. Saya yang bertanggungjawab, ana mudir. Ya, kita beritahu lah, kita ni mutawif kan. Dia tak faham mutawif, dia asal mudir ataupun mamdum. Dua istilah tu lah biasa kita guna. Dia kata, intazirina. Nah, dia tak kasi saya masuk, tapi jemaah saya masuk. Jemaah saya terpinggir, ustaz macam mana? Sebab Allah, ini kan first time. Tuan-tuan ya, first time semua. Cakap tak apalah, masuk. Yang penting jemaah saya dah dapat masuk. Saya dengan ada beberapa lagi kat belakang ni tak dapat masuk. Tunggulah kan. 3 kali tuan-tuan. Sebaik kali ketiga tu dia tak suruh saya pusing. Tunggu sini, alhamdulillah. Tunggu. Mana dah 3 kali pusing tuan-tuan. Kali ketiga tu maksudnya dah kali keempat kali pusing tu. Tapi dia tunggu, tak apa, tunggu. Saya tunggulah. Yang belakang ni ramai lagi tu. Tuan-tuan ya, tunggulah. Tunggu sampai dekat 4 lebih lah. 4 suku tu baru dilepaskan. Baru saya masuk. Masuk, duduk kejap kat depan Babu Jibril. Tuan-tuan. Tunggu kejap. Lepas tu baru dipanggil masuk. Rupa-rupanya tuan-tuan, ya, bila dapat lebih ni, ya, baru saya teringat, ya Allah, rupanya disuruh pusing-pusing banyak kali ni nak bagi peluang subuh kat Raudah. Ya, kalau tidak masuk awal tak dapat subuh tuan-tuan. Ya, maknanya biasa kita masuk Raudah tak lama. Paling kurang 15 minit ataupun 10 minit je. Paling lama lah itu tuan-tuan ya. Paling lama lah 15-10 minit. Rupanya dia nak suruh saya pusing-pusing tu. Ya, rupanya Allah nak rezekikan ada Jumaat pagi tu dapatlah tuan-tuan. Dia masuk dia 4 lebih dalam nak dekat apa pukul 4, dekat hampir pukul 5 tu nak subuh dah. Kan? Rupanya saya masuk grup saya yang masuk 4 lebih tu dia tak bagi keluar dah. Tunggu untuk subuh. Maka subuh di Raudah, maknanya biasa orang akan dapat 15 minit ke 10 minit di Raudah. Alhamdulillah Allah berikan peluang untuk lebih kurang 1 jam setengah lebih kurang berada di Raudah. Alhamdulillah tuan-tuan. Itu nak cerita pengalaman kali ini tuan-tuan saya buat jemaah. Ya, cuma jemaah saya tak dapat subuh, saya dapat subuh. Di Raudah. Jemaah saya dia dapat masuk Raudah, tapi sekejap lah, lepas tu kena keluar dah. Ya, cuma masing-masing tanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Saya ada kat dalam Raudah sekarang.
Orang juga Ustaz Takci juga tak sama kami. Cakap rezeki masing-masing. Tuan-tuan, mana nak sebut tu? Dalam kesusahan ada apa? Kesenangan. Tuan-tuan Maknanya kalau tuan-tuan nanti kalau pergi sana disuruh pusing. Pusing. Jangan komen, jangan apa? Komen, terima je. Tuan-tuan rupanya adalah Allah nak bagi kepada kita, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan insya-Allah kita tergolong dari umat Rasulullah yang akan mendapat syafaat daripada Rasulullah di akhirat nanti. Dan lagi satu tuan-tuan, satu perkara yang saya nak kongsi, yang saya waktu berada di Madinah, kita setiap malam lepas maghrib duduk majlis ilmu di Masjid Nabawi tu. Ada satu kuliah yang bahasa Melayu kan, viral kan tuan-tuan. Syekh Ariful Bahari tu daripada Riau, Indonesia. Dia orang Riau asalnya dan menetap di Madinah. Dia mengajar di Masjid Nabawi. Mana kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, jangan tinggallah. Dia datang duduk dalam majlis ilmu di pintu 19 Masjid Nabawi tu. Tuan-tuan masuk kat situ. Kalau pergi depan pun nanti depan maghrib pergi ke belakang. Kat pintu 19 duduk dalam majlis ilmu dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Walaupun Indonesia tapi kita fahamlah, semua orang faham. Dan apa yang dikongsikan pada masa itu tuan-tuan, untuk kita sebagai umat Rasulullah SAW, sekurang-kurangnya satu hari. Dia cakap apa? Sekurang-kurangnya satu hari jangan tinggal selawat ke atas Rasulullah SAW. Subuh 20 kali, lepas subuh 20 kali, lepas asar 20 kali. Banyak ke tuan-tuan 20 kali? Subuh 20 kali, asar 20 kali. Berapa kali satu hari? 40 kali. Banyak ke? Sikit kan? Sikit tak banyak. Tapi saya tahu tuan-tuan boleh buat lebih daripada itu. Boleh buat 100, ada yang boleh buat 500, ada yang boleh buat 1000. Tapi kenapa dia beritahu begitu? Kenapa disuruh buat subuh 20, asar 20? Sebab nak kita istiqamah. Itu saja. Dia beritahu kenapa saya suruh buat 20 lepas subuh, 20 lepas asar, supaya kita boleh istiqamah. Tak nak nanti kita buat 100, kita buat 200, kita buat 1000, lepas tu tak boleh apa? Istiqamah. Mungkin hari ini boleh buat 1000 atau besok dah kurang. Walaupun mungkin banyak lagi kan. Tapi biarlah sedikit tapi apa? Istiqamah. Itu dia cakap, walaupun sedikit istiqamahlah tiap-tiap hari. Mudah-mudahan bila kita banyak berselawat ke atas Rasulullah SAW, istiqamah, maka nanti kita dapat masuk syurga bersama Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir fil umuri dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.